Baik, Assalamualaikum murid-murid. Ini adalah sambungan daripada pembelajaran kita sebelum cuti hari tu. Okey, jadi cikgu harap awak bersedia untuk menyambung topik dalam bab 7 ni. Bab 7 ni kita belajar tentang elektrik dan kemagnetan. Okey, jadi untuk topik hari ni kita akan belajar tentang 7.2 iaitu pengaliran arus elektrik dalam litar, selari dan bersiri. So hari ni cikgu nak kenalkan awak dengan dua jenis litar, iaitu pertama litar bersiri. Okey, ini dia tulis litar sesiri, okay, nama yang lebih kurang sama. Kemudian satu lagi adalah litar elektrik secara selari. Okey, kalau awak tengok susunan gambar ini, okey, kita ada sel kering, sumber kuasanya yang mana membekalkan beberapa voltan, contoh kata 12 volt, okey, 12 voltan. Kemudian kita ada dua lampu, okay, mentol. Okay, ini dalam gambaran yang sebenar. Okay, tetapi kalau dalam lukisan sains secara litar elektrik, dia akan dilukis seperti gambar di bawah ni. Okay, macam kita dah belajar lah sebelum ni, awak pun dah belajar semasa sekolah rendah. Okay, jadi dalam sel kering, kita akan ada dua garisan ini menandakan sel kering. Dan dua tanda pangkah ini, bulat pangkah ini menandakan ia adalah sebiji mentol. Okay, mungkin akan gambaran lain ada tambahan Swiss dan sebagainya. Okay? Jadi ini gambaran yang ringkas saja. Kita ada dua mentol yang disusun secara bersebelahan dalam satu laluan sahaja. Okay, kalau awak tengok ni, satu laluan sahaja. Okay, satu garisan laluan yang disusun bersebelahan mentolnya. Ini kita panggil litar bersiri. Okay, manakala sebelah yang ini adalah litar selari, yang mana gambarannya seperti ini ya. Kalau awak tengok sel kering, kemudian disusun ada dua laluan mentol. Okey, ada dua laluan wayar mentol ini. Okey, secara susunan yang begini kita panggil litar selari. So apa beza kedua-dua bersiri dan selari ni? Okay, itu kita nak tengok seterusnya. Ini litar selari lah yang cikgu terangkan tadi gambaran dia seperti ini. Awak akan nampak ada dua laluan mentol. Okey, dua laluan mentol. Jadi, apa kelebihan mentol di sini dan di sini? Kenapa kelebihannya lebih daripada bersiri tadi? Okey, katakanlah mentol ini, sekejap cikgu tandakan dulu. Katakanlah mentol nombor 1 ni mentol 1, ni mentol 2. Okey, mentol nombor 1 ini rosak. Okey, terbakar dan sebagainya lah, terbakar. Okey, katakanlah dia rosak, tidak bernyala. Okey, tetapi dalam keadaan selari ni, okey, laluan arus masih lagi boleh mengalir ke mentol kedua. Ni arus elektrik dia boleh lagi mengalir ke arus kedua, ke lampu kedua. Jadi lampu kedua ini tiada masalah untuk bernyala. Walaupun mentol pertama tadi dah terbakar, rosak. Jadi dalam kes ini mentol seterusnya masih lagi boleh menyala. Itu antara kelebihan litar. So apa yang perlu kita hafal dalam formula litar selari ni? Bilangan kita ada 3 arus I ini adalah simbol bagi arus, V voltan dan juga R adalah rintangan. Jadi arus yang mengalir, kita kalau awak ingat balik pembelajaran kita sebelum ni, arus yang mengalir simbolnya adalah kita biasa ditulis A ataupun ampere. Contohnya 3 ampere. Okey, so dalam laluan ini arus 1, arus 2, okey ni awak tengok mentol 1, mentol 2. Okey, katakanlah mentol nombor 1 ini 3 ampere. Okey, 3 ampere. Yang ini adalah 2 ampere. Okey. So macam mana kita nak kira jumlah keseluruhannya? Okey, awak hanya perlu hafal formula ini saja. Okey. Ini ada I1, I2, I3. I3 ni maksudnya mentol ketiga lah, tapi kita ada 2 saja, so kita ambil dari sini, okey. Jadi di sini arus 1 tambah arus 2. Jadi kesimpulannya di sini awak perlu tambahkan sajalah 3 tambah 2 ampere. So jumlah keseluruhan bagi litar ini adalah 5 ampere. Jumlah arus yang mengalir. Okey. Manakala voltan ni pula, voltan ini
Okey, voltan dia sama. Yang melalui setiap mentol adalah sama. Okey, contohnya, voltan daripada sel kering ini sebanyak 4 volt. Katakan 4 volt. Okey, so di mentol pertama 4 volt juga. Okey, mentol kedua pun adalah 4 volt. Sebab apa? Sebab kita kena hafal formula dia. Okey, voltan pertama sama dengan voltan kedua sama dengan voltan ketiga. So automatik setiap laluan ini adalah 4 volt. Okey. Manakala perintang atau perintangan dia ini disusun dalam bentuk pecahan 1 per R. R ni adalah rintangan lah. Sama dengan 1 per R1, 1 per R2, 1 per R3. Okey, rintangan ni kalau awak belajar, kita simbolkan dia dalam bentuk begini simbol dia, ohm. Okey, katakanlah mentol pertama adalah 2 ohm. Okey, ni mentol pertama adalah 2 ohm. Okey, 2 ohm. Mentol kedua juga adalah 2 ohm. Okey, so berapa total perintang di sini? So awak cuma masukkan saja dalam formula di sini. 1 per 2 tambah 1 per 2. So awak akan dapat apa dia jawapan dia? 1 per 2 per 1 per 2. Okey, so 1 per R. Di sini lah 1 per R sama dengan kan awak dapat 2 per 2 ataupun 1 lah. Okey. Jadi itu jawapan dia. Okey. Senang saja. Awak kena hafal formula ni saja, sangat penting. Okay, buat nota dan hafal. Tampal di sebelah katil awak ke untuk awak hafal. Kelebihan litar selari tadi, macam cikgu cakap, bila satu mentol terbakar, mentol yang lain masih lagi menyala dan komponen elektrik boleh dikawal dengan suis yang berasingan. Okay, contohnya mentol pertama, suisnya lain. Mentol kedua, suisnya lain. Okay. Macam dekat rumah kita lah, awak ada satu kipas, satu suis. Macam tu contohnya. Kalau kipas tu rosak, lampu masih boleh menyala. Kan? Kekurangannya, sel kering akan jadi cepat lemah jika bilangan mentol ditambah. Okay, contohnya awak tambah mentol, makin cepat bateri tu habis puasa dia. Okay? Kecerahan mentol tidak bertambah walaupun lebih banyak sel kering ditambah. Okay, contohnya, awak ada 5 mentol, lampu dia sama cerah. Okay, tak ada yang gelap, tak ada yang cerah. Semua sama saja. Kan? Kemudian awak tambah lagi jadi 10 mentol pun, kan? Pun sama juga. Okay, jadi kuasa baterinya pun tidak bertambah. Okey, ni litar bersiri. Litar bersiri ni lebih mudah kita tengok sebab kenapa? Dia dalam satu laluan saja. Okey, laluan saja. Ini mentol pertama, mentol kedua katakan so itu dalam satu laluan. Apa kekurangan mentol ni? Kekurangan mentol ni adalah bila satu mentol terbakar, contohnya satu mentol ni terbakar, mentol pertama. Jadi arus elektrik ini tidak boleh mengalir, dia terputus. Okey, dia tidak boleh mengalir ke mentol yang kedua. Jadi apa jadi pada mentol kedua? Mentol kedua tidak dapat kuasa, tak dapat arus elektrik, maka dia akan terpadam juga. Okey, itu antara kekurangannya lah. Okey, sebab dia hanya satu laluan saja. Okay, litar bersiri. Ni susunan litar bersiri lah. Dia dalam satu laluan saja ni. Okey, kita ada mentol pertama. Okey, ni mentol pertama. Mentol kedua. Mentol ketiga. Dalam satu laluan saja. Okey. Mana kita nak menghafal formula ini? Okey, senang saja. Kalau tadi selari, arusnya adalah hasil tambah, kan? Tapi awak tengok di sini berbeza. Arusnya adalah sama bagi setiap mentol. Okey, katakanlah arus dalam yang melalui litar ini adalah contohnya 1 ampere. 1A lah, 1 ampere. Okey, maka di mentol ini yang pertama pun adalah 1 ampere. Mentol kedua pun adalah 1 ampere sebab formulanya adalah sama, kan? Kan? Sama. Kan? Berbeza dengan voltan. Okey, voltan Katakanlah voltan daripada bateri sel kering ini adalah 4 volt. Okey, 4 volt keseluruhannya dalam 1 litar. Tetapi boleh jadi
dalam mentol pertama 3 volt. Okey, dalam mentol kedua 1 volt. Okey, katakanlah macam ni kan. Jadi hasil tambah dia 1 tambah 3 bersamaan jumlah voltan dalam litar tersebut. Dia hasil tambah. Okey, manakala rintangan juga hasil tambah. Kan? Contohnya mentol pertama ini 1 ohm. Okey, 1 ohm. Yang kedua ini adalah 2 ohm. Okey, 2 ohm. Jadi macam mana kita nak kira total? Ya, senang saja. Kita kan dah hafal hasil tambah. So kita tambahkan saja. 1 tambah 2, hasil keseluruhannya jumlah rintangannya adalah 3 ohm. Okey. Senang saja. Syarat untuk awak menjawab dengan senang, mestilah awak menghafal formula ini. Itu litar bersiri lah. Kelebihannya apa dia? Semua mentol serupa menyala dengan kecerahan yang sama. Kalau satu malap, yang kedua pun malap. Okey. Kemudian kecerahan mentol bertambah apabila lebih banyak sel kering ditambah. Kalau awak tambah 2 sel kering, dia akan jadi lebih terang. Awak tambah 3 sel kering, dia akan jadi lagi terang. Okey. Itu kelebihan dia. Kekurangannya macam cikgu cakap tadi, dia tak boleh dikawal dengan satu switch yang berasingan. Okey. Maksudnya kalau awak ada satu switch, itulah hidupkan kipas, itulah yang hidupkan lampu. Okey. Jadi kalau satu benda terbakar, yang lain pun akan terpadam. Okey, jadi itu contohnya lah kekurangan. Okay, so macam mana pendawaian elektrik di rumah kita? Okay, elektrik yang dibekalkan dalam rumah kita dipanggil sesalur. Okay, nilai voltan yang masuk dalam rumah kita adalah 240 volt. Okay, 240 volt ni adalah power voltan yang dimasukkan dalam wayar sistem pendawaian rumah kita. Kan, yang ini akan dilalui kipas, lampu mentol dan sebagainya. Ini tinggi ya. Jadi macam mana kita nak rendahkan dia? Kalau lalu mentol 240 volt ni, confirm dia akan terbakar. Terpadamlah, terbakar, rosak. Kan, jadi ini kegunaan perintang yang kita dah belajar sebelum ni. Dalam mentol, dalam wayar pendawaian elektrik kita ada diletakkan perintang untuk merendahkan volt sini. Kan, daripada 240 volt mungkin dia pergi dia boleh pergi 100 volt saja. Okey, itu contohlah. Secara lukisan elektrik, macam mana daripada 240 volt yang masuk ini, dia masuk ke dalam fuse, meter elektrik, unit pengguna, dan dia akan ada fuse-nya dan diagihkan ke setiap alat elektrik dalam rumah kita. Kan? Jadi di sini juga ada wayar bumi. Okay, wayar bumi ni penting, dia akan ditanam dalam tanah. Biasanya di sekitar rumah kita lah wayar tu dia tanam dalam tanah. Kan, supaya apa? Supaya bila berlaku sekejap nanti cikgu terangkan bila berlaku kebocoran elektrik, lebihan elektrik itu yang bocor tu dia akan pergi terus ke tanah. Okey. So ini plug 3 pin yang biasa kita jumpa dekat rumah kita. Ada 3 kaki dia, kita panggil plug 3 pin. Okey, plug 3 pin ini biasanya digunakan untuk alat elektrik yang menggunakan kuasa yang lebih tinggi. Kan, ataupun sederhana, contohnya pemanas, contohnya iron ataupun setrika, kan, setengah TV di rumah kita, kemudian aircon, kemudiannya contoh lain, peti ais, okay. Ada juga soket yang 2 kaki. 2 kaki itu biasanya adalah untuk 2 pin, kita panggil 2 pin, kakinya 2 untuk alat elektrik yang menggunakan kurang tenaga elektrik. Okey. Dalam plug ini disusun, ni dalam plug 3 pin tadilah, ada 3 wayar yang perlu awak hafal. Okey, so kita ada pertama wayar bumi. Wayar bumi ini berwarna hijau dan kuning, mengalirkan arus bocor ke bumi. Katakanlah ada wayar yang bocor, bumi alat elektrik yang rosak, so alat itu akan mengeluarkan elektrik yang bocor, kan? Jadi kita bila terpegang kita akan kena renjatan. So caranya adalah
Kalau ada kebocoran elektrik itu, elektrik yang bocor itu akan dialirkan ke dalam wayar hijau ni, wayar bumi, dan wayar bumi ni akan terus ke ditanam di bawah tanah rumah kita. Okay, jadi selamatlah, awak pegang, tak adalah awak kena renjatan. Okay, kemudian kita ada wayar neutral berwarna biru untuk mengalirkan arus keluar daripada elektrik. Okay, arus dah masuk dalam alat tu, cerik contohnya, kemudian dia akan keluar melalui wayar neutral. Manakala wayar hidup pula, yang biasanya berwarna perang, kalau dekat sini awak tak nampak sangat warna perang, menyalurkan arus dari sesalur ke alat elektrik. Okay, itu. Jadi untuk topik seterusnya, kita akan belajar tentang pengiraan daripada litar bersiri dan litar selari. Tetapi cikgu akan sambung topik ini pada kelas yang akan datang, sebab cikgu akan buat kelas khas lah untuk ini ya. Jadi awak akan lebih fokus untuk pengiraan. Okay, so sekian saja itu. Sampai sini kelas kita. Terima kasih kerana mengikuti pembelajaran hari ini. Assalamualaikum.